Yuhu, hai semua, bertemu lagi kita dalam channel e-tuition bersama dengan saya, Cik Su anda, dalam subjek perniagaan tingkatan 5. Okey, untuk hari ini, apa yang kamu akan belajar iaitu mengenai 4P. Apa itu 4P? Pernah dengar 4P? Jadi, untuk kelas ini, kamu akan didedahkan mengenai campuran pemasaran. Apa itu pemasaran? Apa itu jualan? Okey? So, jangan lupa untuk tunggu sehingga akhir video dan saya pasti selepas habisnya video ini, okey, kamu akan dapat sebanyak, sedikit ataupun serba banyak, okey, maklumat mengenai ilmu perniagaan. Okey, saya rasa dan saya pasti ada di antara kamu ini, okey, yang berminat untuk menjadi seorang usahawan ataupun berminat untuk menjadi businessman. Sebab apa? Sebab kaya cepat, ya dok? Dan jangan lupa untuk share video ini, okey, bersama-sama dengan kawan kamu, bersama-sama dengan kawan sekolah kamu, okey. Dan saya rasa banyak lagi video-video yang tutor PTM dah sediakan untuk kamu semua. Jadi, apa lagi? Cuba pergi ke YouTube e-tuition dan banyak video yang telah e-tuition sediakan untuk anda, okey. Pendidikan percuma hanya di e-tuition. Jadi, okey, untuk tajuk ni, okey, kamu akan didedahkan mengenai pemasaran dan juga jualan. Apa itu pemasaran? Apa itu jualan? Pernah dengar mengenai pemasaran? Pernah dengar jualan? Mesti saya rasa 99% di antara kamu ni, okey, pernah dengar mengenai pemasaran dan pernah dengar mengenai jualan. Tipulah kalau tak pernah dengar, betul tak? Okey. Apa itu pemasaran dan apa itu jualan? Okey, pemasaran ini, okey, dia lebih kepada strategi. Okey, strategi ni merupakan kaedah lah kan, ataupun cara, okey. Cara macam mana ataupun cara usahawan ataupun peniaga ini, okey, gunakan untuk menyalurkan maklumat ataupun dia nak salurkan produk dan juga perkhidmatan yang diorang ni sediakan. Okey, contohnya macam ni. Kalau kamu buat perniagaan, okey, dan kamu tak tahu macam mana nak pasarkan barang kamu, so agak-agak bisnes kamu boleh sustain tak? Maksudnya kamu cuma ada bisnes tapi kamu tak tahu macam mana nak kembangkan lagi bisnes tu, tak tahu macam mana nak kenalkan bisnes kamu tu ataupun nak kenalkan produk ataupun perkhidmatan kamu tu kepada orang ramai. So dengan adanya pemasaran, okey, so kamu boleh pasarkan barang dan juga perkhidmatan kamu kepada orang ramai ataupun kepada negeri ataupun keluar negara. Okey. Okey, yang kedua iaitu jualan, aktiviti jualan. Kalau sebut pasal jualan, dia mestilah melibatkan aktiviti apa? Pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran wang dan juga barang. Sekarang ni dah tak ada sistem barter. Kalau zaman dulu, ya ada sistem barter. Maksudnya, okey, si A ni bagi ayam, si B bagi beras. Okey, sekarang dah tak ada. Contoh, si A adalah peniaga, okey, peniaga. So, dia jual ayam. So, si B sebagai pembeli. So, dia bagi duit. So, perniagaan ataupun jualan yang melibatkan wang ringgit lah. Okey. Ataupun lebih dikenali ataupun senang untuk kamu tafsirkan, okey, jualan iaitu aktiviti lebih kepada pertukaran hak milik produk ataupun hak milik sesuatu produk lah kan. Okey, maksudnya bila dah beli mestilah kamu akan bawa balik barang tu kat rumah, betul tak? Takkanlah kamu beli tapi kamu tinggal dekat penjual tu. Oh, untunglah penjual tu kalau macam tu, ya tak? Okey. Okey, antara pemasaran dan juga jualan, okey, kedua-dua ini mempunyai persamaan. Okey, apa persamaan dia? Iaitu
matlamat untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, cuba cakap dengan saya. Siapa yang berniaga yang tak nak untung? Mungkin ada kan? Mungkin ada 1 atau 2% sahaja yang dia berniaga, dia tak minat kepada keuntungan. Tapi saya rasa sama sekarang ni, okey, orang lebih berniaga untuk menjana pendapatan. Dengan menjana pendapatan yang lebih banyak, so lebih menguntungkan. Jadi saya percaya, okey, kalau individu ataupun kalau seorang businessman, kalau dia buka perniagaan, dia mesti kena tahu mengenai 4P. Okey, 4P iaitu mengenai campuran pemasaran. Okey, campuran pemasaran atau lebih ke dikenali atau senang kamu nak ingat iaitu 4P. Okey, 4P. Okey, apa itu 4P? P yang pertama, produk atau perkhidmatan. P yang pertama, ingat. P yang kedua iaitu place ataupun agihan ataupun tempat barang tersebut diedarkan. Okey, yang ketiga, price, harga. Okey, P yang keempat adalah promotion atau promosi. Okey, apa benda semua ni? Apa kegunaan ketiga-tiga 4P ni? Okey, kita akan kupas satu per satu. Jadi, P yang pertama, produk. Apa itu produk? Okey, ataupun apa itu perkhidmatan? Produk adalah apa? Benda lah kan? Benda ataupun produk, okey, yang boleh digunakan ataupun yang menjadi sumber untuk menjana pendapatan. Okey, jadi kita tengok. Okey, kalau dalam campuran pemasaran, okey, kita kena tengok, okey, apa kekuatan produk yang kita ada ataupun apa kekuatan produk, okey, yang kita nak keluarkan. Okey, contoh. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita kena tengok apa ciri-ciri kekuatan dan juga bentuk fizikal produk ataupun perkhidmatan yang akan kita beri. Okey, so dari segi kekuatan, okey, kita kena tengok dari segi kita punya jenama. Adakah jenama produk ataupun jenama perkhidmatan, okey, yang kita akan bagi kepada bakal pelanggan, okey, adakah jenama yang boleh menghantui pelanggan-pelanggan ataupun jenama sekadar suam-suam suku. Okey, jenama memainkan peranan penting. Sebab apa? Okey, jenama tak boleh terlalu panjang. Sebab apa? Bila orang nak sebut produk kamu tu terlalu panjang, so mungkin akan berlaku kesilapan. Jadi bila berlaku kesilapan, contohnya kan, orang nak sebut produk kamu tapi berlaku kesilapan sebab terlalu panjang, mereka tersebut produk lain yang sama, yang nama dekat-dekat sama dengan kamu punya produk. So dia akan berlakunya apa? Okey, so maksudnya bisnes akan dapat dekat orang lain lah kan. Okey, lepas tu dari segi bentuk physical produk, okey, mestilah bentuk ataupun bentuk produk yang senang. Contohnya kalau kita ambil macam botol air, okey, mestilah produk yang senang dipegang. Okey, sebab apa? Kalau botol air kan susah nak pegang, so macam mana orang nak guna benda tu, betul tak? Contoh macam cawan. Okey, contoh macam cawan, kalau tak ada dia punya orang panggil telinga lah kan. Okey, kalau tak ada tempat pemegang dia tu, okey, so agak susah lah kan. Bila tangan kita lincin, of course lah cawan tu akan jatuh, betul tak? So reka bentuk fizikal sangat penting, okey, kalau kamu nak create produk. Okey, dari segi pembungkusan, okey, dari segi pembungkusan ni juga sangat penting. Sebab apa? Pembungkusan ni merupakan apa orang kata, dia lebih kepada pandang pertama. Jatuh cinta pandang pertama gitu. Okey, sebabnya, okey,
kalau pembungkusan dia tak elok kan, bila kamu tengok, sama juga kalau kamu menilai orang ke, kamu tengok kan, orang tu sekali tengok je alah tak menarik pun, tak cantik pun, mesti lebih kurang macam tu lah kan. Okey, sama juga kalau kamu tengok, okey, kalau kamu tengok produk, kalau packaging dia ataupun bungkusan dia alah tak cantik lah, tak menarik lah kan, so orang takkan tertarik, betul tak? So kamu kena create, okey, pembungkusan produk yang lebih menarik, yang lebih kreatif, yang apa orang kata, bila orang tengok sekali je, oh terus nak beli benda tu. Selain pada itu, okey, untuk buat produk ataupun perkhidmatan, okey, kamu kena tentukan status halal. Contohnya kalau status halal ni dia lebih cenderung kepada produk yang makanan lah kan. Okey, sebab apa? Kita penduduk yang dekat Malaysia ni, okey, contohnya macam Melayu, okey, macam orang Islam, dia mementingkan status halal. So kalau seseorang peniaga ni, okey, dia nak buka perniagaan ataupun nak buat produk makanan, so dia kena pastikan produk yang dia keluarkan itu ada status halal. Okey, sebab apa? Tidak berlakunya, okey, sebarang sanksi lah, okey, ataupun sebarang keraguan pada masa akan datang nanti lah kan. Okey, selain tu juga, okey, kalau kamu buat produk, okey, kamu kena bagi khidmat sampingan yang lain. Okey, khidmat sampingan yang macam mana? Okey, contohnya apa package yang kamu boleh berikan. Contoh kalau kamu, okey, keluarkan produk ketuhar, okey, ataupun microwave, kalau kamu keluarkan produk ketuhar ataupun oven, kamu boleh bagi khidmat sampingan ataupun package lain. Contohnya kalau kamu package yang kamu boleh berikan, contoh kalau orang beli microwave dengan kamu, kamu akan bagi free gift mixer ke, kamu akan bagi free gift mangkuk ke. So bila kamu bagi free gift kan, bila ada sesuatu yang percuma, okey, of course lah orang akan rasa wow kan, nak beli kan, betul tak? Okey, P yang kedua iaitu place ataupun agihan, iaitu tempat yang kamu akan gunakan untuk agihkan ataupun untuk pasarkan barang kamu nanti. Okey, jadi untuk place, okey, apa yang kamu kena tekankan iaitu sebelum kamu nak buka perniagaan ataupun kamu dah buka perniagaan tapi kamu nak tentukan tempat untuk kamu pasarkan produk kamu tu, kamu kena pilih tempat yang sesuai. Kenapa kena pilih tempat yang sesuai? Kenapa tak pergi buka terus je? Okey, contoh kalau dah berminat dengan satu tempat tu, okey, terus pergi buka premis dekat situ. Boleh ke macam tu? Okey, tak boleh. Sebabnya, okey, dia ada beberapa faktor, okey, yang kamu kena pasti ataupun yang kamu kena tahu, okey, sebelum kamu ambil keputusan untuk buka premis di sesuatu kawasan. Sebab apa? Okey, sebabnya yang pertama, okey, kalau kamu nak beli premis, kamu kena pastikan premis yang kamu nak beli itu, okey, dekat dengan kawasan kemudahan. Okey, contohnya tempat yang senang akses. Okey, contohnya lagi tempat yang ada kemudahan pengangkutan awam. Sebab apa? Kalau tak ada kemudahan pengangkutan awam, contoh orang yang tak ada kenderaan, orang yang maksudnya orang yang jauh daripada tempat tu kan, nak pergi ke premis kamu tu, okey, contohnya dia tak tahu ataupun dia tak ada pengangkutan. Jadi kalau tak ada pengangkutan awam yang terdekat, so agak sukarlah kan. So jadi sebelum kamu buka perniagaan, kamu kena kenal pasti, okey, tempat yang sesuai untuk kamu, okey, nak jalankan perniagaan. Okey, itu kamu kena cari tempat yang dekat dengan pelanggan, sebab senang lah kan. Kalau dah jadi regular customer, mesti akan selalu datang dengan perniagaan di premis kamu kan, betul tak? Sebab dah selalu beli kan, so dah jadi regular customer, so dia akan selalu datang lah kan. Bila dah ada contoh kawasannya ada
kemudahan pengangkutan. Okey, contoh kita ambil macam di kawasan Lembah Kelang. Okey, di kawasan Lembah Kelang. So kamu boleh cari tempat yang berdekatan dengan MRT, yang berdekatan dengan LRT, yang berdekatan dengan stesen KTM, yang berdekatan dengan stesen bas. So dia akan memudahkan pergerakan, okey, memudahkan pergerakan kamu punya pelanggan. Okey. Tapi kalau kamu tak mampu lagi, ataupun seseorang usahawan tu dia tak mampu untuk beli lagi premis, okay, of course lah kan, kalau baru buka perniagaan, so mungkin modal dia lebih banyak keluar untuk keluarkan produk dulu kan. Jadi modal untuk beli premis tu dah kurang kan. Jadi kamu boleh sewa dulu. Tapi kalau nak sewa premis, sama juga, kamu kena pastikan tempat yang kamu sewa itu, okey, dekat dengan akses. Jadi P yang ketiga iaitu price ataupun harga. Okey. Untuk price, okey, kamu kena pasti apa itu harga. Okey, harga bermaksud bayaran yang kamu perlu bayar, okey, ataupun pembeli perlu bayar untuk mendapatkan produk dan juga perkhidmatan. Okey. Sebab apa? Dalam dunia ni kebanyakannya perlu dibayar. Okey, mungkin ada benda yang free, contoh air hujan free kan. Tapi kebanyakan benda dalam dunia ni kita kena bayar. Okey. Kemudian kalau kamu menjadi seorang usahawan, okey, so kamu nak pasarkan perniagaan kamu dah letakkan harga. Okey, dalam meletakkan harga, kamu kena pasti produk yang kamu keluarkan itu, okey, kamu kena pasti harga yang berpatutan. Sebab apa kena harga berpatutan? Sebab orang Malaysia ni dia lebih kepada, ataupun dia lebih suka dengan harga yang biasa saja. Maksudnya harga yang mampu milik, harga yang mampu milik, bukannya harga yang mampu tengok. Kalau harga mampu tengok ni, selalunya bisnes tak akan bertahan lama lah. Maksudnya bila harga dah mahal kan, orang tak mampu nak beli, ataupun hanya golongan, ataupun hanya sesuatu, ataupun sesetengah golongan saja yang mampu beli. Jadi golongan yang biasa-biasa ni macam mana kan? So kamu kena kenal pasti, okey, harga yang kamu letakkan ni harga yang berpatutan. Maksudnya tak terlalu mahal dan tak terlalu murah. Okey. Kemudian ada juga sesetengah perniagaan ataupun sesetengah usahawan ni, kalau dia baru join perniagaan ataupun dia baru buat produk, okey, maksudnya jenama yang barulah kan. Okey, selalunya dia akan buat bagi diskaun. Contohnya dia bagi 10% diskaun untuk barang dia, ataupun kalau beli barang dia RM100 ke atas, so dia akan bagi diskaun 10% ke. Maksudnya dia memberi diskaun kepada pelanggan dia untuk dalam masa yang sama dia memperkenalkan lagi produk-produk dia kepada pelanggan. Okey, dari segi diskaun, sebab kita tahu orang Malaysia ni sangat suka dengan benda murah ataupun sangat suka dengan sale. Okey, so kalau dari promotion kita tengok, kalau dekat pasaraya, dekat mall kan, selalunya dia orang akan buat promotion, dia orang akan buat sale. So bila adanya sale, so orang Malaysia, okay, dia orang ni sangat suka terhadap sale kan. Dekat mana-mana kalau ada sale mesti dia orang akan pergi. Okey, jadi dengan adanya diskaun, so orang akan lebih tertarik dengan produk yang kamu keluarkan. P yang keempat iaitu promotion. Okey, promotion, okey, saya rasa dan saya pasti, okey, kamu pernah tengok promosi, okey, ataupun kamu dah tahu promosi ni macam mana. Sebab apa? Mostly yang ada dekat Malaysia, mall yang ada dekat Malaysia, dia orang akan buat promosi. Lagi-lagi kalau hujung tahun kan, mestilah promosi duit, mestilah promosi lebih banyak. Okey, so kamu kena sediakan duit sahaja.
Jadi, apa itu promosi? Okey, promosi ialah proses ataupun kaedah, okey, untuk memujuk ataupun nak mempengaruhi pengguna, okey, untuk beli produk dan perkhidmatan yang kamu sediakan. Kamu pernah tengok kan? Contohnya kalau orang buat promotion ataupun orang jual barang di kaki lima kan, ataupun jual barang yang ada dekat, contoh dekat kedai-kedai makan ke, yang ada dekat tepi-tepi bank ke kan. Okey, jadi mereka ni lebih kepada buat promosi kan. Itu maksudnya dia nak memujuk kamu untuk beli barang dia kan. Ada setengah kalau penjual tu, kalau dia ada skill, dia boleh jual barang tu, okey, dengan menggunakan pujuk rayu dia je. Bermaksud dengan cara dia bercakap kan, dia boleh mempengaruhi kuasa beli seseorang. So daripada orang tu mula-mulanya tak nak beli ataupun mulanya tak berminat, okey, bila dengar orang tu bercakap, so dia akan merasa nak belilah. Kan? Pernah tak kamu rasa macam tu? Okey. So kita dah masuk tadi mengenai promosi. Sekarang kita tengok apa kaedah promosi, okey, yang kamu boleh buat, okey, untuk perkenalkan lagi ataupun nak mempopularkan lagi, okey, produk kamu nanti. Okey, dia ada 4 kaedah promosi, okey, yang kamu boleh gunakan untuk memasarkan produk kamu nanti. Okey, kaedah yang pertama iaitu pengiklanan. Okey, apa itu pengiklanan ataupun iklan yang macam mana? Okey, nanti kita akan pergi satu persatu. Okey, yang kedua iaitu jualan langsung. Saya rasa okey, kamu pernah dengar mengenai jualan langsung. Okey, yang ketiga iaitu promosi jualan. Yang ni pun saya rasa dalam 99%, okey, saya percaya kamu pernah dengar mengenai jualan promosi. Okey, yang keempat iaitu publicity. Okey, sekarang ni ramai yang di antara kita menggunakan platform publicity untuk memasarkan produk-produk mereka. So nanti kita akan tengok apa itu publicity ataupun publicity yang macam mana kamu boleh gunakan dalam memasarkan ataupun nak perkenalkan produk kamu kepada pelanggan-pelanggan nanti. Okey, untuk pengiklanan ataupun dengan kaedah promosi yang pertama, kita tengok pengiklanan. Okey, saya rasa ramai di antara kamu, okey, pernah tengok iklan kan, iklan tak kira lah dekat TV ke, yang ada dekat bot dekat jalan raya ke kan. Okey, jadi pengiklanan ni merupakan selalunya rancangan khas lah, okey. Rancangan khas yang bertujuan untuk memujuk ataupun nak mempengaruhi pengguna, okey, untuk membeli produk ataupun perkhidmatan, okey. Sebab apa, kalau kita tengok kalau dekat dalam TV banyak iklan-iklan komersial yang ada kan, okey, ataupun banyak iklan-iklan yang kamu tengok iklan tu pun macam menarik, ataupun kamu tengok iklan dia lebih kepada apa orang kata, iklan yang berjaya memujuk kamu. Contohnya kalau iklan makanan, okey, iklan makanan kan, iklan makanan, and then bila kamu tengok orang buat iklan tu macam sedap je kan. Okey, so maksudnya bila kamu tengok lepas kamu tengok iklan tersebut, kamu terus pergi cari barang tersebut. So maksudnya iklan tu dia berjaya mempengaruhi kamu kan. Okey, kalau dalam iklan, okey, kamu boleh pilih ataupun seorang usahawan ni, okey, dia boleh pilih sama ada nak iklankan melalui media cetak ke ataupun nak iklankan secara media elektronik. Kalau kos yang rendah iaitu dengan cara media cetak. Okey, maksudnya kamu iklankan di surat khabar, di majalah kan, itu kos yang lebih murah lah. Okey, kalau kamu nak iklankan macam dekat TV ataupun kamu nak iklankan produk kamu, okey, di radio kan, di internet ke kan, okey, maksudnya dia melibatkan kos yang lebih tinggi. Tapi
Kalau iklan lebih di television, walaupun kos dia lebih tinggi, tapi 90% iklan yang dibuat itu berjaya mempengaruhi pelanggan dia. Kan? Okey, kaedah yang kedua iaitu jualan langsung. Yang saya rasa jualan langsung ni juga sangat berkesan. Okey, kalau kamu nak memperkenalkan produk-produk yang kamu akan keluarkan nanti. Sebab apa? Okey, sebelum tu kamu kena tahu jualan langsung ni macam mana. Maksudnya jualan, okey, yang melibatkan interaksi, okey, yang melibatkan interaksi antara kamu, okey, ataupun antara penjual dengan bakal pembeli. Okey. So, selalunya jualan langsung ni, okey, dia akan lebih cepat mempengaruhi kuasa beli seseorang tu. Maksudnya bila orang tu lebih, apa orang kata, memujuk kan. Okey, contoh dia bagi tahu okey produk ni sangat berkesan macam tu macam ni, so kamu rasa lebih tertarik untuk beli kan. Okey, contohnya kalau kita tengok jualan langsung, kalau dekat dalam pasar-pasar raya pun ada, kadang dekat kaki-kaki lima pun ada kan. Maksudnya jualan terus kepada pengguna ataupun terus kepada pelanggan. Okey, kaedah promosi yang ketiga. Okey, kaedah promosi yang ketiga ialah mengenai promosi jualan. Okey, maksudnya okey, apa promosi yang kamu boleh bagi untuk ataupun promosi yang kamu boleh bagi, okey, untuk kamu nak jual produk kamu. Okey, contoh. Okey, promosi dia adalah ataupun promosi jualan adalah untuk menarik perhatian pelanggan. Sebab apa? Kita tahu kalau orang Malaysia ni dia lebih tertarik dengan perkataan promosi. Okey, bila tengok pasal promosi ataupun ada sale, ada diskaun, so orang lebih tertarik. Okey, jadi kita tengok apa contoh-contoh promosi jualan yang boleh berikan kepada pelanggan ataupun kepada bakal-bakal pelanggan di luar sana. Okey, yang pertama, contohnya cabutan bertuah. Okey, sebab apa? Cabutan bertuah ni saya rasa kamu pun pernah dengar kan. Okey, cabutan bertuah ni selalunya orang akan ataupun diorang akan buat dekat pasar raya ke, dekat hypermarket ke kan. Okey, contohnya kalau kamu beli barang dia, okey, contohlah barang X kan. Okey, contoh kamu buat pembelian barang X, okey, RM100 ke atas, okey, kamu berpeluang untuk menyertai cabutan bertuah. Maksudnya orang suka masuk cabutan bertuah ataupun orang nak try. So sebelum try, okey, orang kena beli barang dia dulu. Okey, itu merupakan promosi jualan yang boleh lakukan. Okey, yang kedua iaitu diskaun. Okey, contohnya kalau pelanggan ataupun bakal pelanggan beli produk dia RM200 ke atas, so dia akan bagi diskaun contoh 10% daripada keseluruhan jumlah yang pelanggan tu beli. So maksudnya bila pelanggan dia beli dengan lebih banyak kan, okey, ataupun beli berkali-kali, okey, lebih RM200 ke atas, so dia akan bagi lagi banyak diskaun. So bila bagi banyak diskaun, so pelanggan pun akan rasa best lah kan untuk shopping kan. Maksudnya duit pun lebih lebih boleh saving duit lagi lah kan. Okey, kemudian yang ketiga iaitu sampel percuma. Selalunya sampel percuma ni contoh macam produk-produk contohnya sabun kan. Selalunya kalau kamu pernah pergi ke pasar raya ataupun di supermarket lah, okey, contohnya okey, kalau kamu beli, okey, diorang akan bagi satu sampel contoh sabun ke, diorang akan bagi satu sampel cecair ke kan, dalam sabun bentuk cecair ke kan. Maksudnya tu merupakan salah satu promosi jualan yang boleh menarik perhatian pelanggan. Sebab apa? Kalau orang kita ni dia lebih suka kepada benda yang free lah kan. Siapa tak nak benda free kan? Kamu pun nak, saya pun nak kalau benda free kan. Of course lah. Okey, untuk kaedah promosi yang terakhir iaitu publicity. Okey, publicity ni maksudnya contoh kaedah untuk apa?
nak perkenalkan produk kamu ataupun nak bagi orang tahu, okey, produk kamu ni wujud, ataupun dia lebih kepada maklumat yang kamu boleh salurkan, okey, ataupun kamu nak bagi tahu produk kamu ni, okey, dalam media massa. Contohnya kamu nak bagi tahu dalam dalam TV ke, dalam internet ke, dalam media sosial, contohnya Instagram sekarang kan, contohnya dalam Facebook kan. Sebab apa? Rata-rata dan ramai usahawan ataupun peniaga yang menjana pendapatan, okey, melalui iklan-iklan di media sosial, di media massa, contohnya macam di Instagram kan. Banyak sekarang orang buat bisnes di Instagram, banyak buat bisnes di Facebook kan, ada yang buat di YouTube kan. Maksudnya dia memerlukan idea-idea yang kreatif untuk untuk menarik perhatian ataupun menarik kuasa beli pengguna untuk beli barang kamu nanti. Okey? Okey guys, so kelas kita sampai di sini saja. Okey, jangan lupa untuk share dan like video, dan juga jangan lupa untuk share YouTube e-tuition, okey, bersama dengan rakan-rakan kamu, okey, bersama dengan kawan-kawan kamu di sekolah, di pusat tuition, jiran-jiran kamu, okey, supaya semua dapat ilmu yang berguna dan free. Okey, so saya harap video kali ini kamu dapat ilmu pengetahuan mengenai apa itu 4P, okey, apa kaedah promosi yang kamu boleh gunakan untuk kembangkan lagi bisnes kamu, ataupun apa kaedah promosi yang kamu boleh gunakan, okey, untuk menarik perhatian pelanggan ataupun untuk menarik bakat-bakat pembeli kamu suatu hari nanti. Okey guys, jangan lupa untuk share dan untuk follow Instagram PTM, okey, sama-sama follow dan sama-sama kongsi benda yang baik. Okey, so kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, bye.